mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Hussein, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak serta Dif-Dif jemputan. Sebagai tanda kasih dan cintakan negara, majlis dengan hormatnya memohon kerjasama hadirin sekalian berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lagu kebesaran negeri Perak. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Hussein, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Sahibul Fadilah Tuan Haji Haris Fadilah bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Ashabul Fadilah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Ashabul Fadilah, Pegawai-Pegawai Tadbir Agama Daerah, Pengetua-Pengetua yang diraikan, penerima-penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020, barisan urustia, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, warga Jabatan Agama Islam Perak yang dirahmati Allah sekalian. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Kuala Tahan. Pemanis kata selamat datang kepada tuan-puan kami ucapkan. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 Jabatan Agama Islam Perak. Untuk makluman hadirin, majlis kita pada hari ini dibawakan
secara maya melalui aplikasi Zoom dan juga FB Live bahagian khidmat pengurusan Jabatan Agama Islam Perak. Warga Jabatan Agama Islam, sila lambaikan tangan anda. Walaupun kita masih di dalam suasana pandemik COVID-19, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih bersama-sama dapat berhimpun pada pagi ini untuk meraihkan kejayaan serta kecemerlangan. Para penerima APC tahun 2020 Jabatan Agama Islam Perak, jaga jarak, jaga SOP yang telah ditetapkan. Majlis pada pagi ini adalah merupakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 Jabatan Agama Islam Perak. Seramai 53 orang penerima anugerah cemerlang akan menerima anugerah pada tahun ini yang disusuli dengan jasamu dikenang kepada pesara tahun 2020 dan tahun 2021. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa. Dipersilakan. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya kami pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai sempena anugerah perkhidmatan cemerlang Jabatan Agama Islam Perak 2020. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jiwa kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendebani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara tercinta. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon ucapan perasmian. Majlis diteruskan dengan ucapan perasmian. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Hussein, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak untuk menyampaikan ucapan. Yang berbahagia Datuk, sukacitanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia saudara majlis, Yang Bersama Tuan Haji Haris Fadilah bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Jabatan Bersama Bukit Perak, Yang Bersama Puan Rashikin bin Mak Yusof, Ketua Penuh Pengarah Bahagian Pentadbiran Bangunan Jaib, Ketua-Ketua Penuh Pengarah Pegawai-pegawai Tadbir Agama Daerah, Pengetua-pengetua Sekolah Agama Negeri dan Pengetua-pengetua Sekolah Tahfiz Darul Ridwan, yang diraihkan penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2020, dan juga kepada kita raihkan juga pada hari ini pesara-pesara yang telah pun bersara perkhidmatan mereka di Jaib. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama berkumpul pada hari ini, walaupun secara maya dalam nama baru yang kita laksanakan di Malaysia ni khususnya, dan kita dapat laksanakan juga pada hari ini Majlis Anugerah Cemerlang untuk kita menghargai perkhidmatan mereka yang kita telah pilih berdasarkan kecemerlangan mereka. Sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan program ini secara maya, dan saya yakin bahawa ianya dapat ditonton oleh semua anggota Jaib, dan keprihatinan kita untuk melihat rakan-rakan kita yang menerima anugerah pada hari ini, mudah-mudahan sebagai satu semangat kepada mereka, dan juga paling penting penghargaan daripada kita semua dan tuan-tuan Tony melalui media sosial rasmi Facebook yang diuruskan oleh bahagian BKP ini. Tuan sekalian, kita pada hari ini meraihkan selain daripada mereka yang menerima anugerah cemerlangan, kita turut meraihkan 25 orang pesara Jaib yang meninggalkan perkhidmatan mereka pada tahun 2020 dan 2021. Jadi mereka-mereka yang telah pun melaksanakan hampir mungkin melebihi 30 tahun berkhidmat di Jaib ini, mudah-mudahan segala khidmat bakti mereka akan dijadikan sebagai satu ibadah, sebagai satu sumbangan yang amat bermakna kepada khususnya negeri ini dan juga kepada jabatan agama. Dan mudah-mudahan mereka ini walaupun telah tidak berada di Jaib, kita teruskan hubungan silaturahim, persahabatan yang insya-Allah tidak akan terhenti apabila berhentinya kita berkhidmat sebagai kaki tangan awam. Dan saya mencadangkan yang mereka-mereka yang telah pun bersara sebagai pejabat awam, insya-Allah kita masih terus menerima sumbangan, allowance, duit pencen dan sebagainya, supaya terus sebagai anggota masyarakat mungkin boleh memberikan sumbangan, idea, cadangan-cadangan. Apabila anda semua berada di luar perkhidmatan awam, mungkin kita boleh melihat di mana kelemahan, di mana kekurangan. Kalau mungkin pada satu ketika dulu kita sebagai perkhidmatan awam yang mungkin kita tidak dapat melihat, tak dapat nak merenung apakah kekurangan kita, kerana kita ni kadang-kadang sukar juga untuk melihat kekurangan diri ataupun kekurangan jabatan kita. Tapi bila kita berada di masyarakat, bila kita berada setiap hari dengan masyarakat, mungkin ada perkara-perkara yang boleh diberikan pandangan. Saya mengalu-alukan sekiranya
ada di kalangan tuan-tuan dan rakan besar itu, mungkin boleh diwujudkan satu persatuan pesara jaib yang boleh terus memberikan sumbangan untuk kita memantapkan lagi organisasi yang telah pun kita berikan perkhidmatan. Sekalian, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang diadakan pada hari ini merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan kerajaan negeri kepada semua anggota Perkhidmatan Awam, khususnya warga Jaib yang telah pun menghasilkan kualiti perkhidmatan cemerlang dan lebih penting dapat memenuhi hasrat kerajaan, stakeholder dan juga kumpulan sasar kita. Pada hari ini seramai 53 orang pegawai Jaib daripada pelbagai grade dan skim bakal menerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun penilaian 2020. Daripada jumlah yang berkenaan seramai 31% ataupun 16 orang pegawai daripada kumpulan pengurusan dan profesional, manakala 69% adalah daripada kumpulan pelaksana. Selain dari itu, seramai 18 orang pegawai dan kaki-kaki cemerlang telah dipilih di peringkat ibu pejabat. 14 daripada pejabat Pentadbiran Kebangsaan Daerah dan 21 orang daripada Sekolah Menengah Agama Negeri ataupun SEMAN. Sekalian, mungkin tahun ini agaknya kita menilai kecemerlangan bagi berkhidmat di Sekolah Menengah Agama Negeri kerana mula pada tahun hadapan mereka-mereka ini akan menjadi anggota perkhidmatan di Kementerian Pendidikan. Di samping itu, kita turut meraihkan seramai 567 orang penerima sijil perkhidmatan cemerlang yang mana telah memperolehi markah 90% ke atas bagi tahun 2020. Dapat saya rakamkan tahniah kerana hampir kiranya dicampurkan di antara yang menerima sijil cemerlang dan yang tidak dapat menerima sijil cemerlang. Untuk pengenalan hari ini, dapat saya simpulkan bahawa perkhidmat Jaib ini memang memberikan sumbangan yang memang cemerlang untuk Jaib. Jadi tahniah saya ucapkan, mudah-mudahan sumbangan kita kepada perkhidmatan kita terus sentiasa cemerlang, yang memang kita sentiasa akui bahawa dalam kita memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk kita jadikan sebagai satu ibadah ialah memberikan sumbangan yang benar-benar cemerlang. Jadi, tuan sekalian, dengan ratusan, hampir 600 lebih ini yang memberikan sumbangan cemerlang dapat dijadikan sebagai role model kepada rakan-rakan yang lain dan seterusnya menjadi satu duta kepada perubahan serta ejen transformasi kepada perkhidmatan awam, tak kira di peringkat mana mereka berada, jawatan mereka, latar belakang bidang tugas. Yang penting kita diberikan amanah dan tunaikan amanah untuk kita memastikan hala tuju jabatan dan fungsi wujudnya Jabatan Agama Islam ini. Tuan sekalian, jumlah yang saya sebutkan untuk menerima sijil penganugerahan khidmat cemerlang pada hari ini bukanlah menggambarkan ini sahaja dengan puluhan yang menerima, tapi yang penting ialah kita dapat menyumbangkan segala usaha-usaha ke arah peringkat. Namun kerana kota dan sebagainya, itu sebagai biasa harus kita akui tak mungkin akan dapat menerima
penganugerahan yang kita berikan pada hari ini. Namun, saya harapkan agar segala yang kita lakukan ini, tak kira yang menerima anugerah pada hari ini dan sebagainya, kita jadikan sebagai satu menghargai mereka dan kita teruskan semangat bekerjasama secara berpasukan untuk memastikan supaya sumbangan yang kita berikan itu benar-benar memenuhi misi dan juga objektif penubuhan jabatan ini. Terus sekalian, ingin saya berkongsi dengan beberapa pencapaian yang dapat diraih oleh JAIB sepanjang tahun 2020. Antaranya adalah bahagian khidmat pengurusan. Pertamanya, kita telah memperolehi pencapaian cemerlang 100% dalam penyelesaian aduan. Pelbagai aduan yang kita terima, kalaulah tahun 2020 bermulanya pandemik di negara kita, alhamdulillah dinilai dengan aduan, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan walaupun suasana dari segi persentage kehadiran pejabatnya, penutupan pejabat dan sebagainya, namun kita mampu untuk mencapai kecemerlangan 100% penyelesaian prestasi aduan. Yang keduanya, pencapaian terhadap pematuhan terhadap kriteria sistem pemantauan laman web dan juga servis kerajaan. Ini pun dilihat tentang bagaimana keprihatinan kita dengan satu medium laman web yang sekira menjadi satu tontonan bukan saja ribuan, mungkin hampir jutaan yang mungkin hendak melihat laman web kita. Dan di samping yang ketiganya ialah pencapaian cemerlang mesyuarat bersama jabatan itu MBJ. Terus sekalian, MBJ ini walaupun pada setengah-setengah orang dia tidak melihat kepada kepentingan, hanya melihat kepada bilangan. Namun alhamdulillah, wujudnya MBJ ini adalah untuk kita mendalami, menyelami setiap kumpulan untuk kita meningkatkan prestasi dan dalam aspek kita sendiri cuba menyelesaikan masalah secara bersama. Seterusnya kepada bahagian penguatkuasa undang syariah, sebab kata walaupun kita berada dalam suasana pandemik, namun tidak bererti tugas-tugas yang menjadi asas bagi penguatkuasa misalnya, walaupun suasana pandemik, dapat juga melaksanakan siri program baca undang-undang jenayah syariah yang ini menjadi teras kepada aspek-aspek penguatkuasaan. Itu juga operasi, walaupun mungkin ramai duduk di rumah, tak boleh keluar dari rumah, sekatan perjalanan, namun aduan tetap diterima. Masalah masyarakat juga berlaku, terutamanya gejala-gejala yang menjadi bidang kuasa kita. Alhamdulillah, sepanjang tempoh itu, dengan siri operasi bersepadu yang melibatkan pelbagai agensi, PDRM-nya, MBI dan sebagainya, untuk kita melaksanakan tugas yang diberikan. Dan seterusnya bahagian pembunuhan keluarga. Ini di antara yang dapat kita lakukan, melihat semula kepada sempadan penumpang pendaftar yang kita akui kadang-kadang ada kekeliruan. Kita mempunyai ramai penumpang pendaftar, tapi dalam keadaan tertentu kadang-kadang melangkaui, ambil kawasan orang dan sebagainya, mungkin tidak jelas dari segi fasi dan sebagainya. Dan bahagian ini juga sedang menyediakan terlibat dalam cadangan pindaan undang-undang bagi Dewan Keluarga Islam, pelantikan penumpang pendaftar, pelaksanaan tata cara khidmat nasihat dan jawatan kuasa pendamai bagi penyelarasan seluruh negeri Perak.
Bagi bahagian penyelidikan pula, berapa perkara dapat dilakukan dalam tempoh pandemik. Misalnya, kajian dakwah lakukan dengan pihak USAS. Dan sekalian, kita mungkin melaksanakan kerja-kerja dakwah, namun kita perlu melihat juga keberkesanan. Sama ada kerja-kerja dakwah yang kita lakukan selama ini menepati, menuju sasaran, ataupun apakah keberkesanan yang telah kita lakukan selama ini sama ada tercapai atau tidak. Yang ini kita memerlukan pihak lain yang cuba menilai, cuba melihat sama ada dakwah kita berkesan ataupun tidak, khususnya kepada orang-orang yang belum Islam, non-Muslim. Kita lihat bahawa di Malaysia ni mungkin boleh dilihat, diperhatikan sejauh manakah kita cuba melaksanakan proses untuk mengajak orang-orang yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Apakah kaedahnya? Dan mungkin dengan adanya kajian seumpama ini, boleh kita mulakan satu langkah baru. Bagaimana kita nak mendekati agar mereka ini tertarik untuk meluk agama Islam. Dan kita akui bahawa dalam hampir setiap tahun, lebih daripada 500 orang telah meluk agama Islam, dan ini kita boleh jadikan sebagai asas sama ada perlu dipertingkatkan usaha dengan kaedah-kaedah yang lebih berkesan. Yang keduanya tentang kajian yang kita lihat bersama dengan pihak Universiti Perguruan Strategis, iaitu parameter syarat terhadap persilatan di alam Melayu. Sekalian, silat ini memang menjadi salah satu daripada satu kesenian tradisional orang Melayu yang mungkin ada di kalangan kita yang mungkin terlibat sama dengan persilatan, gayung, kuntau dan sebagainya lah. Ya. Mungkin kita tidak sedari terdapat unsur-unsur yang lari daripada syarak. Ini satu kajian yang boleh kita dedahkan. Apatah lagi dengan sukan silat ini juga menjadi salah satu sukan sama ada peringkat negeri, kebangsaan maupun di peringkat internasional. Dan yang ketiganya ialah tentang untuk kita rebranding penerbitan majalah Ar-Ridwan. Saya harapkan kita mengkaji untuk dilihat dari segi keberkesanan penerbitan. Terus sekalian, apa yang kita harapkan ialah sebolehnya apa yang kita lakukan, kita harus menilai juga keberkesanan, ending terhadap apa yang kita lakukan, penerbitan dan sebagainya, untuk dilihat keberkesanan tentang penerbitan-penerbitan yang kita lakukan di JAIB ini. Dan seterusnya bahagian pendidikan, alhamdulillah, ya, kita telah mendapat pengiktirafan sijil tahfiz negeri Perak yang menjadi satu prasyarat untuk diterima untuk meneruskan kemasukan ke ijazah pertama sarjana muda tahfiz Al-Quran dan Qiraat dengan pihak UPSI. Alhamdulillah, dengan sekalian, sijil ini adalah hasil muafakat kerjasama di antara kita, khususnya bahagian pendidikan, menjemput pihak-pihak pengurusan tahfiz, swasta, Persatuan Tahfiz Negeri Perak, untuk kita melihat supaya di Perak ini ada satu saja sijil. Teman-teman sekalian, kita ada lebih dari 100 tahfiz berdaftar. Namun, sebelum ini, setiap tahfiz mengeluarkan sijil masing-masing dan tak pasti bagaimana kaedahnya, dan alhamdulillah dapat sambutan yang amat hebat
daripada pengusaha tahfiz supaya wujud satu sijil. Itu dia katakan sijil tahfiz negeri Perak. InsyaAllah kita telah pun bersama dengan pihak USIN dan pihak Senat Universiti telah pun mengiktiraf sijil tersebut. Kemudian seterusnya ialah tentang pencapaian sekolah-sekolah. Sekolah Dr. Nazrin, Johan masakan. Ni ramai mungkin nak jadi chef ni, ya. Johan peringkat kebangsaan. Johan sekap dalam kadet remaja sekolah tournament challenge peringkat kebangsaan. Dan Raja Puan Tak Yah menerima anugerah dalam International Invention and Innovation Exhibition 2020. Sekali lagi, Tak Yah ni dah pun mencapai kejayaan. Saya tak pasti mungkin pada tahun-tahun sebelum ini, peringkat internasional, tapi pernah mengguli sama ada pertandingan dalam negeri, luar negara, di Romania, Bangkok dan sebagainya, di peringkat internasional. Selanjutnya, bahagian pengusaha masjid untuk tahun 2020, anugerah standard penarafan masjid, peringkat kebangsaan, kategori landscape commercial. Dan kita melihat bahawa apabila anugerah ini diterima, satu usaha baru, galakan baru supaya mungkin masjid-masjid lain boleh mencontohi bagaimana masjid berkenaan boleh berusaha dengan kawasan yang sedia ada untuk sebagai punca untuk mencari sumber dana bagi masjid. Kemudian anugerah penarafan Masjid Malaysia, Masjid Adrisiah Bukit Bertam. Kemudian kita tahun lepas melaksanakan modul Remaja Ar-Ridwan oleh Yang Amat Menteri Besar. Kemudian kita juga melaksanakan program PISH FB Live pengajian kelas takmir. Alhamdulillah pandemik berlaku, tapi tahniah kepada guru-guru takmir yang kita ada lebih kurang 300 lebih dapat melaksanakan program mereka secara live. Jadi bila allowance bulanan diberi tanpa sekatan, guru-guru takmir mencari kaedah supaya walaupun tidak dapat mengadakan kelas di masjid, tetapi dilakukan secara maya dan terlihat. Pendekatan dakwah dalam suasana pandemik ini, kelas pengajian dan sebagainya, satu perkara yang kita boleh lakukan berterusan sama ada pandemik ini berakhir atau tidak dari segi konteks dakwah dan pengajaran. Kadang-kadang kuliah di masjid hanya mungkin boleh diikuti oleh 30, 40. Tapi kalau secara maya dilakukan, lebih mungkin ribuan yang akan mendengar kuliah, mencari ilmu yang guru daripada adanya panduan yang betul, kitab yang betul, dapat turut sebenarnya mengatasi pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang secara maya oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, ramai juga yang mengikuti, like, mendengar perjalanan mimpi yang terakhir. Ramai yang mendengar. Dan secara itu rupanya boleh terpengaruh. Jadi, satu medan dakwah yang boleh kita teruskan secara untuk mendekati masyarakat yang mungkin tidak berpeluang untuk datang ke masjid di antara Maghrib dan Isya, tapi mungkin pada waktu-waktu yang lain boleh melihat tentang ataupun program kuliah. Dan yang seterusnya ialah penerbitan jurnal dengan Universiti Sains Malaysia, iaitu pembangunan remaja masjid dilihat kepada bagaimana peranan ataupun bagaimana nak mendekatkan remaja dengan pihak masjid yang dilakukan oleh pihak ISM, dan mudah-mudahan kajian ini dapat membantu kita kaedah untuk mendekati remaja, untuk mereka juga turut datang ke masjid. Sejauh bahagian dakwah, alhamdulillah telah pun siap SOP tata cara pengukuhan Islam, pendaftaran mu'alaf,
pengurusan kewangan sekalian dalam tahun lepas, ini isu yang berlaku kerana pengurusan kewangan Majlis Agama Islam peruntukan duit Sagu Hati Raya dan pada mesyuarat JAR baru-baru ni pada hari Isnin kemarin, tak silap saya, mesyuarat yang diperkuasai oleh Yang Berhormat Seri Kerajaan Negeri menimbulkan juga isu ini. Dan Alhamdulillah, bila ditanya tentang apakah tindakan kita, sebab isu penggunaan Sagu Hati Raya ini telah sampai ke pihak SPRM dan dibincangkan juga di dalam Jawatankuasa JAR Anti Rasuah Negeri. Dan apabila ditanya apakah langkah yang telah kita buat, Alhamdulillah dapat kita wujudkan satu cara pengurusan kewangan penuntukan maib kepada kita. Mudah-mudahan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Seterusnya ialah modul asas pengajian mu'alaf ataupun APIM. Sekalian, saya difahamkan bahawa modul ini untuk kita melihat dari segi pencapaian, tempoh berapa lama mereka ini boleh faham, paling tidak, dan tempoh tentu mu'alaf kita ini dapat melaksanakan solat, boleh baca Quran dan sebagainya. Kalau tidak, saya khawatir walaupun hampir 20 tahun meluk agama Islam, satu kayu pengukur tak ada sama ada tempoh 20 tahun itu mereka boleh ataupun tidak solat, betul ataupun tidak solat mereka, bacaan Al-Quran boleh atau tak boleh. Jadi mudah-mudahan yang ini dapat bantu untuk kita melihat, menilai tentang pencapaian mu'alaf agar kita tidak dilabel sebagai, walaupun saya akui kita berikan pengajian, tapi mungkin boleh dilihat tentang pencapaian. Kita boleh menyebut kita mempunyai lebih 50 buah kelas, tapi bagaimana mu'alaf yang kita didik itu paling tidak perkara-perkara asas untuk diri mereka seperti solat, baca Quran dan sebagainya. Dan yang keempatnya adalah Alhamdulillah kita wujudkan satu pelan tindakan pembangunan orang asli Negeri Perak yang kita wujudkan bersama dengan pihak JAKOA. Ya, sebab kita akui bahawa Alhamdulillah orang asli Islam di Perak ni memang ramai, paling ramai di Malaysia. Jadi perlu kita bangunkan bersama, bukan sahaja kepada pengajian, jadi bentuk-bentuk yang lain secara bersama untuk mereka. Saya difahamkan bahagian dakwah telah pun cuba untuk mewujudkan satu macam koperasi pembangunan orang asli Islam Perak. Kita mungkin boleh melihat tentang bagaimana untuk bersama dengan JAKOA mengatasi isu-isu kemiskinan dan sebagainya di kalangan orang asli, yang juga merupakan satu bentuk dakwah untuk kita lakukan kepada mereka. Seterusnya adalah kita melaksanakan plan strategik gerak kerja NGO. Dan pada tahun lepas, tahun ini kita telah melaksanakan satu bengkel untuk 6 kluster NGO. Kita satukan mereka ini. Mudah-mudahan saya mengharapkan plan strategik ini, walaupun dalam suasana pandemik, tapi mungkin boleh kita lakukan sesuatu. Dan kerana kita tak tahu bila akan tamatnya pandemik ini, namun kita boleh bergerak dengan 6 kluster yang ada. Kita boleh lakukan kerja-kerja dakwah bersama NGO untuk supaya plan ini tidak hanya sekadar plan strategik, tapi kita mampu laksanakan secara bersama dengan NGO. Saya difahamkan hampir 70 NGO berada bersama kita, dan saya mengharapkan kita memahami bahawa NGO ni kadang-kadang dia punya cara pendekatannya agak berbeza. Takut NGO ni akan persoalkan kita pula ke mana perginya plan strategi yang kita lakukan bersama. Seterusnya tentang
penerbitan-penerbitan yang lain, sistem e-mu'alaf untuk memudahkan pendaftaran mu'alaf. Khususnya di Intim, ini di antara kejayaan-kejayaan pihak Intim untuk pelajar tahfiz peringkat kebangsaan, ya, satu pencapaian yang amat baik. Kemudian 14 orang pelajar bergraduasi diploma tahfiz. Khususnya, tuan sekalian, saya ingin mengingatkan tuan sekalian pada awal tahun 2021 yang lalu, dalam Majlis Eksekutif Talk dan Amanat Tahun Baru, sekadar untuk mengingatkan tuan sekalian yang mungkin mendengar secara maya, ada 3 pendekatan yang diharapkan oleh Yang Amat Menteri Besar. Pertamanya, pasang telinga, buka mata. Maknanya kan, kepekaan kita terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan kita berusaha untuk mengambil tindakan awal untuk menanganinya. Macam pagi ini ada satu musibah di Pondok Patih. Pagi-pagi tadi saya pun dapat maklumat dan saya minta PTA untuk melihat dan berapa kos anggaran untuk kita sama-sama perbaiki. Yang keduanya, turun padang atau langkah penyelesaian. Yang ini pun kita, insya-Allah kita mempunyai rakan-rakan strategik, imam, pendaftar, orang terlantik, sebagainya untuk sama menjadi mata dan telinga dan sama juga menjadi rangkaian kita untuk turun padang, berada di lapangan. Namun kadang-kadang ada perkara-perkara yang bila sampai untuk menyelesaikan, ini kadang-kadang memerlukan cara kita bertindak. Jadi hal ini kita harapkan dapat kita bersama. Itu kehendak yang Allah besar untuk kita sentiasa turun ke padang untuk melihat. Seterusnya ialah bersama berganding bahu, kebersamaan, sama ada agensi-agensi ataupun saya ikut melihat bahawa dalam bersama berganding bahu ini ialah tentang kita yang ada dekat Jaib ni, supaya kita ada kebersamaan, tidak ada perbezaan, tiada dikira selesai di bahagian dia, yang lain tu tetap boleh. Tapi kita adalah satu jabatan. Dan itu juga sikap kita dengan agensi-agensi yang lain. Sekalian, pejabat awam adalah benteng dan tulang belakang kerajaan dan harus kita bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab untuk berikan perkhidmatan yang terbaik. Pada 3 tahun yang lalu, kajian tentang keberkesanan delivery system yang kita minta pihak UiTM buat kajian, alhamdulillah skor kita lebih dari 80%, namun kita harap skor ini makin hari semakin meningkat kerana tugas kita ialah memberikan khidmat kepada masyarakat. Dan sekalian, kita juga dalam suasana pandemik ini perlu kreatif, inovatif yang harus kita lakukan, pencapaian maklumat dan sebagainya. Yang sebutkan tadi, pencapaian maklumat menggunakan sistem maya yang ada, penyampaian dakwah dan sebagainya. Harus kita manfaatkan untuk keberkesanan lebih cepat, lebih pantas. Misalnya kita di alam maya ni banyak cerita-cerita yang karut, dan biar kita ke hadapan untuk kita sama-sama menanganinya, memberikan satu jawapan. Kalau kita mungkin tak mampu untuk kita seorang, kita rakan-rakan untuk sama-sama supaya masyarakat menyedari bahawa apa yang berlaku dalam maya seperti ajaran sesat sebagainya dapat kita tangani dengan segera supaya tidak merebak dengan cepat. Contoh saya sebutkan tadi, bila isu perjalanan mimpi yang terakhir,
Kat Perak dia ada 8 lokasi. Jadi lokasi itu pula melibatkan masjid, surau dan sebagainya. Yang wallahu alam sama ada baru ditetapkan, baru ditentukan ataupun telah pun ada orang-orang yang mengikut ajaran perjalanan mimpi yang terakhir. Alhamdulillah, pemimpinya telah pun bertaubat. Dan yang ini yang saya nampak. Maya, Facebook dan sebagainya itu adalah satu cara yang mudah untuk kita boleh lakukan untuk mencari yang baik ataupun yang tak baik untuk disebarkan pada masyarakat. Sekalian, satu lagi ialah saya sebut tadi bila Yang Amat Menteri Besar untuk melihatkan kita supaya sentiasa bekerjasama antara jabatan-jabatan. Namun di peringkat kita di jabatan ini, satunya sense of belonging, kekitaan, kerjasama, ya, 8 bahagian pejabat, 18 pejabat pentadbiran agama Islam dan 7 buah sekolah seman di dalam ini untuk kita jadikan sebagai kekitaan. Maknanya kan, kalaupun di sekolah misalnya, itu adalah sekolah kita. Sekalian sebut kata, walaupun bermulanya 16 Jun yang lalu, 3 buah sekolah seman, Izzuddin, Ta'iyah dan Sarjana, berdaftar dengan kementerian. Sekalian, ingin saya sebutkan di sini bahawa berdaftar, tapi bangunan, harta adalah masih lagi dimiliki oleh kerajaan negeri. Cuma yang berubahnya ialah dari segi perjawatan mereka menjadi perjawatan kementerian. Gaji mereka dibawa oleh kementerian. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk, kalau mungkin ada di kalangan kita yang bersetuju, tak setuju SABK ini, harus kita melihat secara positif lah, ya, supaya tiada yang negatif. Yang kadang-kadang masih lagi ada yang mengatakan bahawa kita menyerah. So, apa lagi yang ada pada Perak ni? Sekalian, dah lebih 20 tahun sebenarnya kerajaan negeri, Majlis Agama Islam setuju untuk mendaftarkan SABK. Dah setempoh yang lama, daripada tahun 2006 lagi telah ada keputusan. Namun kita melihat secara positif. Kalau kerajaan negeri sendiri pun mendaftarkan dengan kementerian, siapalah kita untuk menolak. Dan harus dilihat kepada positifnya. Isu guru-guru di Seman misalnya, sejak penubuhan guru-guru, penubuhan Seman sendiri, isu guru sementara, guru kontrak tak pernah selesai. Jadi dengan daftarannya mereka ini, sekolah-sekolah ini, guru kontrak, guru sandaran, guru sekolah bayar, insya-Allah selesai. Daripada isu-isu yang kita nak mendapatkan, untuk mendapatkan penjawatan bukannya senang. Apatah lagi dalam keadaan suasana pada hari ini. Jadi alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan tidak ada masalah di antara pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, khususnya dalam mendaftarkan sekolah dan menerima selain daripada guru-guru yang telah pun berjawatan tetap, guru-guru yang dalam kontrak of service, for service, sambilan, sandaran yang ada di kalangan mereka itu dah belasan tahun sebagai guru sandaran dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita melihat dengan secara yang lebih positif untuk satunya dari segi ruang, peluang, peningkatan akademik dan sebagainya. Sekalian, saya ucapkan tahniah kepada semua penerima pada hari ini. Mudah-mudahan budaya kerja cemerlang dapat kita teruskan, insya-Allah sehingga ke akhir hayat. Samping itu, jaga
diri, pertahankan konsep integriti. Hari-hari itu sekalian, soal khabar pejabat awam yang ditangkap, dibawa ke sana kemari. So integriti ini dalam diri sendiri. Kalau rasa benda tu tak betul, nak buat kecoh-kecoh sikit, kan, salah. Sebab contoh satu je lah, ya. Mohon untuk beli komputer. Yang dibeli ialah handphone, resip komputer. Jadi memang bersalahan dengan peraturan-peraturan pejabat awam. Jadi kita pun kalau kita rasa benda tu salah, nak sorok-sorok, akhirnya terbuka sesuatu yang tak betul. Jadi integriti itu terletak pada diri sendiri. Walaupun kita telah melaksanakan plan integriti, antara jabatan terawal yang ada plan integriti, namun integriti itu ada pada setiap orang, setiap kita. Jadi biarlah kita ambil tagline, kita jaga kita. Orang lain belum tentu. Ya, kalau kita jaga diri kita, insya-Allah kita tidak rasa bersalah dengan apa yang kita buat. Sekalian, sekali lagi tahniah, insya-Allah pada tahun hadapan mungkin mereka yang cemerlang pada tahun ini, insya-Allah kita akan anugerahkan lagi perkhidmatan cemerlang untuk mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk Haji Omar Yusof bin Haji Husin menyampaikan ucapan perasmian sebentar tadi. Semoga semua warga Jabatan Agama Islam Perak dapat menghayati baik-baik intipati ucapan tersebut dan dijadikan asas serta pedoman untuk menjadi pegawai dan kakitangan yang lebih cemerlang dalam suasana kerja baru. Sidang hadirin sekalian, tibalah masanya ke agenda yang dinanti-nantikan untuk kita memulakan segmen Anugerahi Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Agama Islam Perak 2020. Mendahului senarai penerima, dipersilakan Muhammad Syukri bin Sopian, Muhammad Zuhairi bin Muhammad Zain, Muhammad Ikhwan Safwan bin Safri, Yusuf bin Muhammad Hanif, Muhammad Hanafi bin Sibul. Seterusnya, Syahrul Ridwan bin Asra, Suemi bin Muhammad Yusof, Nur Suhaida binti Abdul Aziz, Muhammad Fauzi bin Muhammad Rosli, Azrul Hisham bin Abdul Rahim, Muhammad Zikri bin Zainal Abidin, Muhammad Az-Zahari bin Hassan, Nurul Jannah binti Muhammad, Muhammad Farahi bin Zulkifli, Muhammad Azhar bin Ahmad Tarmizi, Khairuddin bin Muhammad Nurdin alias Muhammad Nuruddin, Azman bin Isa, Salimah binti Ibrahim, Musriati binti Tabri, Nazirah binti Idris, seterusnya Nurziana binti Ahmad, Fatimah Hanim binti Yaakob, Juha anak lelaki Wahjunan, Nur Azmawati binti Abbas, Zamri bin Sa'ad,
Faisal Hamdi bin Abdul Halim, Rosli bin Abdullah, Aisyah binti Abu Bakar, Muhammad Akramin bin Muhammad Ishaq, Nurul Fadilah binti Muhammad Khairi, Nur Azura binti Rahim, Nur Azrin Hanim binti Hamzah, Siti Zahra binti Mat Aji, Muhammad Fadil bin Muhammad, Nukman bin Muhammad Badurdin Elias Badarudin. Seterusnya, Muhammad Nabil Fikri bin Ismail, Atikullah bin Habibullah, Zulaiman bin Zakaria, Nur Hidayah binti Saleh, dan Nur Salwa binti Muhammad Anas. Seterusnya, Syahrul Lizam bin Muhammad Tarmizi, Umi Kaltum binti Ramli, Nur Haina binti Zulkifli, Ibnu Abbas bin Azizuddin, Muhammad Azam bin Muhammad Adam, Nur Akma binti Ishaq, Zakaria bin Muhammad Samsudin, Halimatun Alawiyah binti Muhammad Yunus, Joshua Reza bin Muhammad Zaini, Azyati binti Muhammad Azhari, Seterusnya, Nur Afifah binti Muhammad Badurdin Elias Badarudin, Ahmad Tazali bin Muhammad Zain, dan penerima yang terakhir, Haji Zakaria bin Abdul Aziz. Tahniah diucapkan kepada penerima-penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Agama Islam Perak 2020. Semoga dengan pengiktirafan ini akan memberi suntikan dan semangat yang lebih membara kepada semua pegawai dan kaki tangan untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang pada masa akan datang. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan senarai pesara bagi tahun 2020 dan 2021 Jabatan Agama Islam Perak. Untuk makluman, seramai 12 orang pesara bagi tahun 2020 dan 13 orang bagi tahun 2021.